Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan mulakan dengan bab 1 iaitu organisasi sel tumbuhan. So, kita teruskan. Okey. Ini yang kita dah pelajari daripada tingkatan 4 yang mana bagaimana struktur-struktur di dalam sel dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Okey, mikroskop elektron. Yang mana kalau kita guna mikroskop elektron barulah kita nampak semua organisasi yang kita belajar masa tingkatan 4 iaitu mitokondria, nukleus, jaringan endoplasma kasar, jaringan endoplasma licin dan yang lain-lain sekali. Okey. Kalau kita perhatikan untuk sel tumbuhan dia mempunyai 3 organisasi sel yang tak ada dalam sel haiwan iaitu bakul, dinding sel dan juga lagi satu ialah kloroplas. Gambar ni, okey ni kloroplas. Okey. So, kita tengok pada terusnya kita tengok pada fungsi-fungsi organisasi sel itu. Okey. So, kalau dilihat di sini, saya tunjuk kat sini, ini adalah struktur sel daun iaitu sel ilodia. Sel ilodia ni iaitu sel tumbuhan yang tenggelam. Bila kita tengok bawah mikroskop, kita akan nampak kloroplas, kita akan nampak dia punya sel wall, dinding sel, sitoplasma dan juga plasma membran. Okey. So kita tengok pada struktur dinding sel. Struktur dinding sel, okey, dia merupakan lapisan luar yang kuat dan tegar. Kuat dan tegar ni kerana fungsi dia adalah untuk mengekalkan bentuk sel tumbuhan tersebut. Kuat dan tegar dia dibina oleh gentian selulosa iaitu karbohidrat dan sifatnya adalah bersifat telap sepenuhnya. Bila telap sepenuhnya, dia memberi sokongan mekanikal kepada sel tumbuhan. Itu adalah struktur dinding sel dan bagaimana fungsinya. Okey. Terusnya vakul. Vakul merupakan kantung yang berisi cecair iaitu sel-sel. Okey. Dalam dia tu, cecair tu kita panggil sel-sel, sel. Keliling dia, membran itu kita panggil tonoplas. Okey, tonoplas. Dan sel tumbuhan bila dia dalam keadaan muda, dia punya vakul tu kecil-kecil. Dan bila matang tu vakul tu dia akan saling bercantum dan membentuk satu vakul yang bersaiz besar. Okey, untuk organisma unisel, ada organisma unisel yang mempunyai vakul, okey, tapi saiznya lebih kecil. Okey, apa yang terkandung dalam subsel tu? Dia terkandung air, asid organik, gula, asid amino, enzim, garam mineral, oksigen, gas respirasi dan juga hasil-hasil sampingan metabolisme. Okey. So, kita tengok pada fungsi dia. Fungsi untuk vakul ini ialah dia bila dia mengandungi cecair, okey, dia membantu sel untuk menjadi segah. Kerana bila kandungan cecair dalam vakul banyak, dia akan memberi tekanan ni kepada dinding sel. So dia akan mengembang dan memberi tekanan segah kepada dinding sel. So untuk tumbuhan yang tidak berkayu iaitu tumbuhan herba, itu adalah satu bentuk sokongan. Untuk haiwan unisel pula, okey, seperti paramecium,
Vakul mengecut. Istilah untuk vakulnya adalah vakul mengecut terlibat dalam proses osmokawal aturan. Mana dia mengawal kandungan air yang terdapat dalam paramecium itu. So pentinglah untuk proses osmosis dan juga proses perkumuhan. Next, kloroplast. Okey, untuk kloroplast ini, kita dah biasa dengar kloroplast daripada tingkatan 1. Yang mana fungsi dia adalah untuk menyerap cahaya matahari, menukarkan ia kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis. So, kita tahu tumbuhan dia menyerap cahaya dan menukarkan kepada tenaga kimia. Tenaga kimia ini adalah glukosa lah. Okay. So, kita tengok pada struktur kloroplast berbentuk bujur. Kalau kita tengok bawah mikroskop, kita boleh nampak ni tanpa color, yang bawah ni ada color. So, ilustrasi dia macam ni. Berbentuk bujur, dia ada 2 lapisan membran. Membran luar dan membran dalam. Dan dia mengandungi pigmen klorofil pada gerana dia. Untuk memberi warna hijau kepada tumbuhan. Okey, struktur-struktur seperti granum, tilakoid dan stroma ni nanti kita akan belajar dalam bab 2 yang lebih mendalam. Okey. So organisasi tisu tumbuhan ni boleh rujuk dalam buku teks. Okey, muka surat 4 yang mana tisu tumbuhan kita kelaskan kepada 2. Tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem maksudnya tisu yang masih aktif membahagi. Aktif membahagi secara mitosis. Okay. Manakala tisu kekal dia dah tak membahagi secara aktif. Okay. So, tisu meristem kita ada meristem apex dan meristem sisi. Meristem apex kita bahagi kepada 2 pula, iaitu hujung pucuk dan akar. Hujung akar. Manakala meristem sisi itu nanti kita akan tengok pada bab pertumbuhan. Yang mana meristem sisi itu dia bertindak memberi penambahan diameter batang tumbuhan. Okey, tisu kekal kita bahagi kepada tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Tisu epidermis ni, okey, kita akan tengok pada tisu pada permukaan, luar, batang ke, akar ke ataupun daun. Tisu asas, okey, tisu utama dan tisu vaskular. Vaskular means that ni adalah tisu yang terlibat dalam pengangkutan bahan. Okay, pengangkutan bahan iaitu xylem dan flowem. Ini pun kita dah belajar masa tingkatan 3. Okey. So kita tengok pada tisu meristem. Ni bukan tisu meristem ni. Okey, keratan rentas daun. Apa yang kita nampak di sini? Okay. Tisu mesofil palisad dan tisu mesofil berspan. Okay. Ini pada keratan rentas daun. Okay. Kalau keratan rentas daun ni, bila tisu mesofil palisad, ini teacher recall balik yang kita dah belajar masa tempat. Okay. So, tisu mesofil palisad ni dia berbentuk silinder, panjang dan tersusun secara tegak. Okay. Dia silinder, panjang, tersusun secara tegak dan rapat. Okay. Kenapa dia tersusun macam ni? Supaya penyerapan cahaya secara maksimum. Tisu mesofil berspan pula, dia berada di bahagian bawah yang mana dia tersusun secara longgar dan banyak
ruang udara di antaranya. Okay, ruang udara ini besar supaya boleh berlakunya pertukaran gas daripada dalam daun, okay, antara tisu palisat, tisu berspan dan juga keluar daripada daun. Ini proses respirasi dan fotosintesis yang mana melibatkan pertukaran gas. Okay. Ini tisu-tisu tumbuhan yang lain. Tisu vaskular. Okay. Tisu vaskular yang xylem dan phloem ni. So, kalau xylem, tisu utamanya adalah, kalau phloem, tisu utamanya adalah tiub tapis. Okay. Turus yang panjang tersusun secara hujung ke hujung untuk mengangkut bahan organik. Bahan organik ni glukosa. Kalau glukosa itu telah terkondensasi kepada bentuk yang kompleks, iaitu sukrosa. Tersimpan dalam organ seperti buah. Bila kita makan buah, buah rasa manis. Maksudnya itu adalah simpanan bahan organik daripada proses fotosintesis. Kalau xylem pula dia punya tisu utama adalah saloxylem. Salo yang berbentuk berongga. Maksudnya dalam dia tu kosong, panjang dan berterusan, fungsi untuk mengangkut air dan garam mineral. So ini antara sel-sel tumbuhan yang dikhususkan kepada fungsi yang berbeza kan. So kita ada sel pengawal yang mana dekat epidermis bawah daun kita ada dua sel yang berpasangan. Fungsi dia adalah mengawal bukaan dan penutupan stoma. Okay, stoma adalah struktur liang yang membenarkan pertukaran gas. Dan spesial lagi pada akar kita ada sel akar rambut. Okay, uncuran panjang untuk menambah luas permukaan supaya dapat menyerap air dan garam mineral daripada air tanah. Okay, ini kita masuk. Tadi kita tengok sel-sel yang khusus dalam tumbuhan. Khusus maksudnya dia mengalami pembezaan supaya dia dapat berfungsi dengan lebih efisien. Okay, sekarang kita tengok pada tisu pula. Okay, daripada sel pergi ke tisu. Tisu parenkima. Tisu parenkima, kalau kita tengok pada strukturnya, dinding sel dia nipis, bakul dia besar. Bila bakul besar, dia dapat menyimpan kanji, gula dan air. So, tisu parenkima adalah tisu yang menjalankan fotosintesis. Okay. Kolenkima. Kolenkima dia mempunyai penebalan selulosa. Maksudnya dinding dia ditebalkan oleh selulosa dan juga pektin. Okay. Bila ditebal, maksudnya ditebalkan dengan selulosa dan pektin, fungsi itu dah berubah kepada sokongan kepada tumbuhan muda, tumbuhan tidak berkayu dan juga tumbuhan herba. Tisu sklerenkima. Okay, sorry. Tisu kolenkima ni kalau nak mudah kita tengok. Cuba tengok pada batang bayam. Dan bila kita nak makan bayam tu, kita nak masak bayam tu, kita akan lurut dia punya daun. Dia punya batang luar tu. Itu mempunyai tisu kolenkima yang banyak. Sebab dia memberi kekuatan mekanikal kepada batang bayam. Okey, tisu sklerenkima, kita tengok dia punya dinding tu lebih tebal dan ditebalkan oleh lignin. Ini adalah struktur yang berbeza. Selulosa, pektin dan lignin.
Okey, bila dia tebal, maksudnya dia memberi sokongan dan perlindungan kepada sel tumbuhan. Okey, sklerenkima kita mudah nak jumpa kalau kita makan buah lai ataupun buah jambu batu dan juga buah lai, jambu batu, buah pear. Okay, kalau buah lai tu kita ada struktur-struktur yang berbiji yang keras. Itu adalah tisu sklerenkima. Okey, tisu vaskular tadi teacher ada sebut, tisu yang terlibat dalam pengangkutan. So, pengangkutan kalau kita dah belajar dulu, xylem dan phloem. Xylem mengangkut air dan garam mineral, manakala phloem mengangkut bahan organik iaitu glukosa atau sukrosa, iaitu karbohidrat hasil daripada fotosintesis. So tisu xylem tadi kita ada saloxylem. Okay, tisu selnya ialah saloxylem. Okay, saloxylem ini memanjang bersambung secara berterusan supaya dapat mengangkut air daripada akar sehinggalah ke pucuk. Air itu untuk proses fotosintesis. Tisu xylem juga berlignin. Penebalan dia oleh lignin supaya memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Untuk tisu phloem, dia terdiri daripada tiub tapis. Okay, sel utama dia tiub tapis. Dia tersusun daripada hujung ke hujung. Ini sekiranya satu tiub tapis. Yang bawah ni tiub tapis yang kedua. Hujung ni dia ada liang. Okay. So liang ni menyebabkan dia bersambung. So pengangkutan glukosa daripada daun kan, okay, boleh dihantar ke akar. Okey, terusnya. Ini kita tengok kepada kepadatan struktur komponen sel itu kepada sel tumbuhan saja. Ini yang kamu dah belajar masa tingkatan 4. Tapi kita ulang untuk struktur tumbuhan. Okey. Komponen utama adalah mitokondria, yang mana mitokondria ini berfungsi untuk mencana tenaga kepada sel meristem tumbuhan. Okay. Supaya pembahagian sel secara aktif secara mitosis untuk menghasilkan sel yang baru. Manakala kloroplast pula, okay, komponen sel yang banyak dalam mesofil palisad dan mesofil berspan untuk proses fotosintesis. Okey, teacher rasa itu saja untuk praktis untuk bab 1.1 organisasi tisu tumbuhan. So, kamu boleh buka muka surat 6, buku teks. Dia ada praktis formatif 1.1, soalan 1 hingga soalan 3. Okey, itu latihan untuk hari ini. Saya boleh jawab dalam buku ataupun kertas dan hantar pada teacher. Okey? Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.